Tengkorak Podcast. Woo, selamat datang ke Tengkorak Podcast. Welcome back to your favorite Lo-Fi Podcast with me, Hadri Shah. And this is Kenapa Semua Orang Nak Jadi Kaya. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana sentiasa mendengar Tengkorak Podcast sebagai saluran Lo-Fi Podcast anda. Baik, pernah tak kita ingat balik dulu masa kita kecil-kecil, mak pak kita selalu pesan pergi sekolah, mengaji rajin-rajin. Bila mengaji rajin-rajin, jawab periksa elok-elok. So, bila jawab periksa elok, berapa banyak subjek yang kita ambil pun, kita dapat A. Sebab apa? Mak pak kita selalu pesan bila mengaji elok-elok, dapat result bagus-bagus, masuk universiti, dapat bergulung sijil, hang akan dapat pekerjaan yang bagus. So pekerjaan yang bagus equal to gaji yang bagus. So bila gaji yang bagus bermakna apa? Hidup hang senang. Tapi bila lama-lama kita tak mau hidup senang je, orang nak abang, lah ni kita kena jadi kaya. Sebab apa? Takkan kita nak hidup senang, sebab barang makin mahal. Kita pun nak bagi yang terbaik untuk anak, bini, suami kita. Kita nak juga bawa kereta elok untuk keselesaan. Kita nak juga duduk rumah di lereng bukit supaya hidup ni kan YOLO, you live only once. Jadi kita nak juga merasa benda-benda yang menyaman atau yang mensejahterakan kita. Tapi tuan-tuan dan puan, dulu kita nak bila kita flashback balik dulu masa kita sekolah, mak pak kita tanya atau cikgu kita nak tanya apa, nak jadi apa, kita selalu abang nak jadi apa. Selalu kita doa abang supaya jadi engineer, jadi arkitek, jadi lawyer, jadi doktor, jadi yang hebat-hebat lah. Kira semua hebat-hebat. Sebab apa? Hebat-hebat ni lah gaji dia mahal. Kan, senang cerita. Tapi hari ni orang dah tak bercakap dah pasal nak jadi jurutera apa sebagainya ni. Orang dah nak cakap macam-macam hang boleh buat. Hang tak habis sekolah pun, kalau hang pandai buat bisnes, kalau hang kerap jual barang hang dekat online, kalau hang kenal dengan marketing strategi yang bagus, hang rajin, hang itu, hang ini, hang melabur sana, melabur sini, hang akan jadi kaya. Walaupun hang SPM pun tak ada. Okey, ini aku nak cerita, aku tak mau cerita hang kena pergi sekolah ke tidak. Bagi aku, pendidikan adalah penting. Sebab apa? Pendidikan bukan hanya untuk menentukan hidup hang bagus dekat dalam subjek mana apa, tetapi pendidikan itu sendiri akan mengupayakan ataupun untuk membina atau kita kata apa, untuk mencipta manusia yang lebih manusiawi. Bagi aku itulah pendidikan. Sebab apa? Sebab kalau kita mengaji je pandai, kerja je bagus, gaji je tinggi, tapi kita layan orang-orang yang tak sekufu dengan kita macam sampah, sebenarnya kita bukan manusia. Kita mungkin adalah seorang yang barbari atau kawan kepada syaitan ni rojim. Baik, tuan-tuan dan puan, lah ni kita semua nak kena jadi kaya. Orang nak abang kita kena jadi kaya. Bila hang buat bisnes, hang kena jadi kaya. Aku selalu tengok dalam satu Facebook punya page ni, dia selalu cerita pasal entrepreneur yang berjaya lah. Banyaklah orang yang dipanggil. Kebanyakan orang yang dia panggil ni adalah orang-orang yang katanya dahulu hidup dalam kesusahan, yang katanya dulu kerja makan gaji, yang katanya dulu hanya ada SPM dan orang tak pandang pun mereka. Dan mereka hidup miskin dan sebagainya. Tapi sampai satu hari mereka dah mencipta peluang, bukan mencipta peluang, dengan usaha keras mereka, dengan iltizam dan semangat yang tak pernah putus. Dan ni mereka boleh berbangga dengan hasil jualan yang makan juta, tuan-tuan dan puan. Makna kata hidup mereka lah ni bukan kata apa orang kata, bukan kata senang-senang biasa lah. Senang-senang yang luar biasa. Okey, kekayaan adalah satu benda yang diimpikan oleh semua orang. Semua orang tak mau hidup susah. Tak ada seorang pun nak hidup susah. Tetapi
orang kata macam mana, tetapi kenapa kita hanya melihat kekayaan adalah sesuatu yang menyeronokkan, sedangkan yang kita perlukan dalam hidup ni adalah kesederhanaan. Sebab apa aku cakap sederhana? Sebab hidup ni kan kena ada balance. Dunia ni pun berpaksi dalam satu benda yang balance, yang sederhana kan. Kita ada kiri, kita ada kanan, kita ada orang kata apa, kita ada atas, kita ada bawah. Dia balance. Kalau hang tak balance hidup hang, kalau hang terlebih sangat, hang pun akan binasa. Ataupun kalau hang kekurang sangat pun, hang mungkin akan menderita. Hang kena adjust untuk jadi balance. Sama juga macam life yang tema yang kita nak cakap pasal ni, kenapa semua orang nak jadi kaya? Sebab jawapan yang paling senang adalah orang nak hidup kaya sebab orang nak bangun pagi, nak tengok dalam peti ais dia penuh. Dia nak makan apa kat luar, dia boleh pergi makan. Dia nak tidur hotel mana, mahal-mahal yang dia teringin, dia boleh pergi. Dan dia juga boleh, kononnya dengan kekayaan boleh membantu orang susah. Betul ke kekayaan boleh bantu orang susah? Orang susah lah. Betul ke kekayaan boleh membantu orang susah? Ini soalan dia. Tiap-tiap tahun tuan-tuan dan puan-puan, kalau hampa rajin, hampa tengoklah. Oxfam, satu badan NGO lah, orang kata, bila senang tahu orang kata badan NGO yang berpangkalan di United Kingdom, kalau aku tak silap. Oxfam setiap tahun akan mengeluarkan satu report tentang pasal kekayaan ni. Ada satu tahun yang aku baca beberapa tahun lalu, Oxfam kata kekayaan orang kaya di dunia ni melingkupi 1% je. Dan kekayaan yang mereka ada ni cukup masyhur sehingga kan sedikit sahaja kekayaan yang dipakai tu boleh untuk menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan global. Tuan-tuan dan puan-puan, kemiskinan global lah, bukan kemiskinan yang macam Abid Liu duk tolong tu. Kemiskinan global makna kata satu dunia boleh selesai. Satu dunia boleh tak ada orang yang lapar, kebuluran. Satu dunia boleh menyaksikan bahawasanya semua anak-anak yang patutnya pergi ke sekolah, mereka akan pergi sekolah. Satu dunia boleh tengok situasi di mana orang hidup susah kembali boleh hidup dalam keadaan yang lebih baik. Tetapi tuan-tuan dan puan, adakah kekayaan orang kaya 1% di dunia ini boleh membereskan masalah yang kita ada sekarang? Tak, tuan-tuan dan puan. Jawapannya tidak sama sekali. Sebab apa? Sebab dia adalah hampa kena cari sendiri je. Hampa kena cari sendiri. Sebab aku selalu melihat kekayaan hang tak menyelesaikan masalah. Hang boleh tolong lah. Hang boleh tolong sebab kemiskinan, kebuluran, orang kata kesenjangan hidup antara status kaya dan miskin yang semakin luas, yang kita panggil satu lagi upah gaji yang rendah. Semua ni bukan selesai dengan orang kaya ni. Dia boleh selesai dengan benda yang lebih besar, iaitu dasar atau polisi kenegaraan ataupun komuniti yang boleh membantu atau mempertahankan hak-hak orang yang tertinggal ataupun orang yang terlepas pandang macam ni. So kemiskinan tak boleh selesai dengan kekayaan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada satu benda yang lagi best pasal orang duk cerita pasal kekayaan ni adalah, satu hari aku tengok ada satu video ni, ustaz ni, dia ni memang power bercakap pasal derma. Dia memang suka minta derma ke orang untuk menggerakkan sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama dia lah. Jadi dia selalu dia cerita orang ni duk bagi kat dia macam ni, orang tu duk bagi dia macam ni. Dia duk orang ni lagi bagi banyak, lagi senang hidup dia dan sebagainya. Konon-kononnya macam dalam memberi bantuan, RM1 kita tu dengan gelang emas tu, kita tu macam kasta rendah. Dia mungkin lupa yang sebenarnya hidup ni hang tolong orang kecil pun bukan hang mengharapkan balasan walaupun sepahala pun ataupun syurga. Manusia yang baik adalah hidup dia adalah untuk berbakti kepada orang, bukan mengharap ke orang ataupun mengharapkan mengharapkan syurga dan bidadari.
Aku rasa mereka ni lupa benda-benda macam tu. Tapi tak apa. Yang dia kata tu, yang aku tertarik adalah dia kata semua orang Islam kena jadi kaya. Sebab apa? Sebab lebih kurang macam tu lah dia kata. Semua orang kena patut jadi kaya sebab apa? Boleh tolong orang. Inilah masalah lah. Ini yang aku duk cakap tadi tu, adakah kemiskinan? Kalau let's say betul lah kekayaan boleh selesaikan kemiskinan, makna kata kita hari ni kita tak nampak dah lah orang yang tak pergi sekolah. Pasal tercicir kat rumah, nasi tak ada, nak pergi sekolah macam mana? Betul tak? Kalau kekayaan boleh selesaikan masalah orang susah, kita takkan dengar lagi dekat Afrika sana masih lagi ada kebuluran. Masih lagi ada orang-orang yang dapat gaji berpendapatan rendah. Hari ni tuan-tuan dan puan, semua orang cakap kat kita, kalau hang gaji rendah, hang kena buat something. Kalau hang tak cukup dengan satu kerja, hang kena buat lain. Hang kena buat Grab, hang kena jual ubat kuat, hang kena pergi sana, hang kena pergi sini, hang buat sales, hang kena top up semuanya sekali. Tapi aku tanya hampa sekali, kalau hampa perasan, kalau hidup kita macam tu lah sekali, nampak bila kita punya hidup terlalu kurang, jadi kita pun jadi sempit. Jadi kita terpaksa buat benda lain nak tampung hidup kita. Memang betul hang terpaksa buat pun, tapi terlalu banyak yang kita tercicir. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Hang patutnya hang balik kerja, hang tidur, betul tak? Dalam Quran kan sebut hang tidur siang. Dalam Quran kan sebut siang masa kerja, malam tu hang tidur mesti rehat. Satu, hang dah mungkin tak boleh tidur atau tak cukup tidur. Satu lagi hang boleh kata apa? Hidup hang macam tak, orang kata apa, tak sederhana. Hang tahu macam hang kena keluar, hang tak boleh, hang tak ada masa untuk diri hang tak ada masa untuk keluarga, hang tak ada masa untuk anak hang tak ada masa untuk isteri dan suami hang. Sebab hang sempit, hang terpaksa ni, kan? Jadi tapi orang kata macam tu, hang kena rajin dan ni. Memang orang rajin pun hang tak payah buat 2-3 kerja pun, hang memang rajin pun. Betul tak? Kalau hang rajin, tak perlu pun buat 2-3 kerja. Tapi masalah kita hari ni adalah bila semua benda tak cukup dan semua benda hang perlukan duit, hang terpaksa kerja lebih. Jadi orang kaya dia sentiasa ada peluang yang lebih sebab dia ada duit. Dia boleh bagi pendidikan yang lebih baik untuk anak dia. Dia boleh pergi melancong. Dia boleh orang kata apa, kalau anak dia mengaji tak terlalu pandai pun, dia boleh hantar anak dia mengaji pandai-pandai, kan? Dia pun sentiasa ada peluang. Jadi orang-orang kita yang macam selalu dianggap kita kena miskin, kita kena kaya dan sebagainya, aku setuju. Sebab apa? Bila hang nak suruh orang jadi kaya, nak jadi senang, hidup senang ni sebab apa tau? Sebab hang boleh selesaikan masalah peribadi hang. Nampak? Masalah peribadi hang. Tapi untuk menyelesaikan masalah sejagat manusia, tak. Aku nasihatkan hang untuk cari artikel-artikel berkaitan Oxford. Cari artikel-artikel berkaitan betul ke kekayaan boleh selesai dengan masalah kemiskinan, masalah apa-apa yang aku sebutkan tadi. Jadi, sebagai konklusinya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai konklusinya adalah kita nak tanya, kalaulah kenapa semua orang sebut pasal kekayaan tapi tak ada seorang pun yang cakap pasal hiduplah dengan kesederhanaan. Bila hang sederhana, hang balance, hang tak payah kaya sangat. Sebab apa? Sebab hang ada gaji yang baik. Bila hang ada gaji yang baik, hang boleh uruskan hidup hang dengan baik. Kesederhanaan apa? Kesederhanaan kenapa penting adalah sebab hang tak mau bila hang kaya sangat. Bila hang kaya sangat, hang jadi macam tu lah. Hang jadi macam hang boleh menciptakan kekayaan hang dengan charity. Hang pun cari tengok macam mana kekayaan boleh bagaimana orang kaya lebih lagi kaya, dia jadi lagi dia buat charity, dia lagi kaya. Bukan pasal Tuhan berkati dia, tuan-tuan dan puan-puan. Hampa kena tengok sikit pasal apa dia boleh jadi lagu tu, pasal apa kekayaan lebih tinggi. Bukan pasal Tuhan berkati dia ke memberi balasan yang setimpal kepada dia. Macam kita ni, macam orang kaya buat apa je, buat charity, kita duk kata Tuhan sayang dia, bagi lagi tambah kekayaan. Sebenarnya hang baru kena tengok. Ini pun ada juga tak? Artis ada duk amal. Dulu dia duduk susah, Tuhan bagi dia. Sebab apa? Sebab dia banyak beri zakat lah, tolong orang miskin dan sebagainya. Aku rasa benda ni bullshit tau sebenarnya. Hang nak sebenarnya hidup orang tu, hang nak tengok
kejayaan manusia hari ini adalah apabila kita boleh selesaikan banyak masalah tentang kemiskinan. Sebab kita tahu kemiskinan adalah hantu. Kemiskinan adalah perkara-perkara yang jahat yang akan buatkan manusia hidup lagi teruk, hidup lagi payah, hidup lagi sengsara dan macam-macam. Boleh jadi kriminal, kasta dan pecah belah antara status kelas yang menjarakkan hidup antara satu manusia dengan satu manusia yang lain. Jadi last word daripada aku adalah apabila kita cakap pasal agama Islam adalah agama yang menitik beratkan kesederhanaan. Jadi soalan dia kepada ustaz tadi dan soalan-soalan kepada orang yang nak jadi kaya, kepada orang yang selalu duk influencer yang nak buat kelas-kelas yang supaya hang jadi kaya, hang kena tak boleh give up, hang kena disiplin, hang kena konsisten dan sebagainya. Soalan dia adalah kalau agama itu adalah agama yang sederhana, kenapa hang hidup tak mau sederhana? Kenapa hang nak kena jadi kaya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana mendengar Tegur Hang Podcast. Jumpa lagi pada episod yang akan datang. Live your life, love your family and your friends, die laughing, tinggalkan bullshit, dengarkan the real shit. Tegur Hang Podcast for life. Woo!